أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. صدق الله العظيم. Yang saya kasihi Al-Fadil YB Ustaz Hanif, seterusnya tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan kepada kita semua rahmat dan nikmat yang tidak terbilang banyaknya. Hari ini Allah bagi lagi peluang kepada kita untuk berada dalam majlis ilmu. Tadi saya masuk ni tengok kereta banyak juga tuan. Duk ingat ramai malam ni, apa nama, dalam dewan ni, duduk di luar kan. InsyaAllah pagi ni tuan-tuan, sebelum kita sambung kisah, sikit lagi kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, saya nak berkongsi sikitlah dengan tuan-tuan. Baru ni saya ada sedikit pengalaman lah. Ada 2-3 pengalaman, sebabnya 2-3 hari ni pengalaman yang paling baru sekali ialah rancangan radio petang-petang yang Nasihatut Tasnim, yang menjadi rancangan yang paling top lah di negeri Kedah ni tuan-tuan, telah pun ditangguhkan. Tangguhkah berhenti terus tak tahulah, kira tak ada dah lah cerita abang kat tuan-tuan. Rancangan tersebut ditamatkan, ditangguhkan, dan semualah tak ada dah kuliah lah ni petang-petang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam pasal apa. Okey lah tuan-tuan. Yang keduanya tuan-tuan, baru-baru ni juga saya diberi kesempatan dan peluang untuk melihat sendiri kejadian gempa bumi di negara Turki. Saya baru balik 3 hari daripada negara Turki melalui pihak Yayasan Amal, mewakili Yayasan Amal Malaysia, untuk kita menghantar sedikit sumbangan hasil daripada sumbangan orang ramai dan juga dana yang kita kumpulkan di Yayasan Amal Malaysia, untuk kita sampaikan kepada masyarakat Islam. Semua orang Islam belakang tuan-tuan, hal duduk ada di sana tu yang kena bencana gempa bumi ni, orang Islam belakang. Kita sampaikan di sana. Dah tim ketiga dah sekarang ni yang pergi ke Turki. Dan untuk pengetahuan kita semualah, kawasan yang kena gempa bumi ni bukan kecil-kecil punya kawasan tuan-tuan. Dia ada 11 negeri, bukan 11 daerah, 11 negeri. Turki ni ada 81 negeri. Hak kena gempa bumi ni dia ada 11 negeri. Negeri tu, satu-satu negeri tu kat besar Malaysia. Dia punya besar negara Turki ni. Kami taklah melawat ke semua tempat tu. Kita pergi melawat negeri Hatay. Ini negeri yang paling teruk kena bencana gempa bumi baru-baru ni, 7.8 magnitude. Kemudian kita juga melawat negeri Kahramanmaraş. Nak sebut pun payah. Dan negeri yang ketiga yang kita ada kesempatan pergi tengok, iaitu Gaziantep. Ini ada 3 negeri. Hal lain banyak. Nama negeri pun saya pun tak ingat. Payah nak sebut dalam bahasa mereka tuan-tuan.
Jadi kita duk baca tuan-tuan dalam ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Mulk, di kebanyakan masjid dan surau hari ini kita baca satu ayat yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Allah Subhanahu wa taala tanya kita. Allah Subhanahu wa taala tanya orang-orang yang engkar atas muka bumi ini kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, adakah kamu merasa aman? Kamu tak takutkah? Kamu berasa selamat ke atas muka bumi ini? Ay yakhsifa bikumul ard. Allah Subhanahu wa taala boleh buat, kalau Allah Subhanahu wa taala nak buat, Allah tunggang terbalikkan muka bumi ini. Salah satunya gempa bumi ya. Kita tak nak tengok, kita takat tengok kebakaran, ada mai ribut sikit-sikit kena kot tempat kita. Ni tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan pergi tengok Bandar Hatay. Dulu ni Bandar Hatay, kalau tuan-tuan rajin cari dalam internet, tuan-tuan type Hatay tahun 2018 ke 2020 ke, sebelum gempa bumi tu, dipanggil Madinatul Akl, Madinah bandar makan. Nak makan apa semua ada di situ. Orang ni pelancong banyak pergi nak makan di situ. Besarnya bandar tersebut, bila kita sampai kita duk bayangkan lebih kurang kot Sungai Petani ke, lebih kurang betul lah kan. Tak tuan-tuan, kira LRT pun ada, tuan-tuan bayang besar mana tuan-tuan. LRT pun ada. Akak kereta api ni tak ada, tak main lah. Bangunan-bangunan ni 230 tingkat. Kira kami duk bayang tu dia punya besar. Kira macam dengan Kuala Lumpur, dia punya saiz dia. Habis semua bangunan yang ada di kawasan hak teruk kali tu, habis ranak. Hak runtuh, mana kalau hak binaan tak kukuh ni ranak betul. Kalau hak yang bangunan tu kukuh, dia duk ada lagi, tapi sengit, pecah-pecah, otak-otak di dinding. Siapa pun tak berani duduk lah. Ada satu hospital tu kami lalu, lepas tengok ni hospital di pasal ni. Ni ustaz ni hospital. Hospital tu ranak tu. 300 orang dianggarkan di situ. Doktornya, nurse-nya, pesakitnya mati sekaligus. Jalan semua. Saya tak tahu nak bayang lah tak mana kuat ni. Kami duduk ni tuan-tuan di satu kampung, tempat kami duduk tu dia letak jauh daripada bandar, lebih kurang 25 km daripada kawasan Hatay tersebut. Bila kita sampai di situ tuan-tuan, kita tidur di situ. Kampung tu nama Taifur Segmen. Kita duduk dalam kampung tu. Rumah situ kira selamat lah, tak ada lah roboh. Sebab rumah rendah, rumah dalam setingkat, 2 tingkat paling tinggi pun. Jadi selamat sikit lah. Tu pun tuan-tuan, bila kita tanya penduduk di situ lepas sembahyang subuh, kami pergi berjalan tengok, ada satu pakcik tu dia panggil jemput kita minum syai, minum teh depa tu. Dia cerita. Saya rakam cerita tu. Dia cerita ni saya rakam. Dia pun cerita. Dia kata pukul 4 pagi dia tersedak bila rumah ni jadi beringgut macam tu. Dia turun daripada rumah dia lari keluar, panggil anak dia, panggil bini dia, apa semua keluar. Anak ada 10 orang cik ni. Keluar daripada rumah, dia tengok traktor dia. Dia orang senang lewat, ada traktor. Traktor tu dia kata duduk dulu tu. Dia tengok traktor tu. Tapi alhamdulillah, lepas dalam lebih kurang 10 minit juga dia kata berlaku tu 10 minit, bukan saat tu. Lepas tu kembali tenang balik. Sampailah tuan-tuan, depa tidur di luar. Tak berani tidur dalam rumah, walaupun rumah tu tak roboh. Semua orang kampung tu semua tidur di luar, buat kemah depan rumah tu. Dan bila kami lalu, ada yang minta boleh tak bagi kami kemah, semua tidur dalam kemah. Tak berani tidur. Kami yang wakil Yayasan Amal dengan beberapa orang lagi daripada NGO lain, kami tidur di rumah. Pasal apa? Kita tak tengok suasana tu kan, kita rasa macam okey lah. Depa hak tengok satu keluarga pun tak ada. Saya nak cerita kat tuan-tuan, dia punya kawasan hak terlibat ni, hak kami sempat tengok tuan-tuan. Kami pi daripada Hatay tu, habis pi bagi bantuan, kita bagi makan, kita pi
tempat mereka masak ni bukan sikit-sikit, sampai 10,000 orang masak untuk 10,000 bagi makan. Jadi kita pergi pula melawat ke negeri lain. Hari sebelum balik tu kita pergi ke Kahraman Maras. Lebih kurang saya tengok di signboard dalam 135 km. Dalam perjalanan tu, sepanjang perjalanan daripada Hatay nak sampai ke Kahraman Maras tu, tuan-tuan, semua bandak-bandak kota-kota kecil yang ada di tepi jalan tu semua macam tu. Katalah kita main pada Lok Stang sampai Sebang 4 pun orang tidur di luar juga, bangunan runtuh, sengit, retak. Sehari sampai kota Sarang Semut pula, kota pun sama juga, habis jadi lagu tu juga. Sampai Sungai Lima pun habis. Sampai Guak pun kena, sepanjang jalan. Punya dahsyatnya Allah tunjuk sikit nak bagi kita faham ayat aamintum man fis samai, kamu tak takutkah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada para malaikatnya, ay yakhsifa bikumul ard, Allah subhanahu wa ta'ala boleh tunggang terbalikkan bumi ini. Kalau kita tengok aman, Allah boleh buat. Fa idza hiya tamur, dan dengan serta merta sekelip mata rosak binasa, habis semua yang ada di situ. Jadi kami boleh pergi tengok sikit lah, boleh balik cerita kat tuan-tuan apa yang kami tengok. Kita ada baca banyak lah, kita baca dalam Quran, kita baca surah apa nama, Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingat, sampai satu hari nanti bumi ni Allah subhanahu wa ta'ala akan goncangkan dia. Kita baru tengok 7.8, tahu tu lah. Kalau kiamat berapa 0.8 tuan-tuan? Tak tahu saya, aku tak tahu nak letak berapa skala Richter ataupun magnitude yang kena. Jadi bila tengok tu kita rasa, ya Allah. Kalau satu lagi yang saya nak cerita kat tuan-tuan sikit lah, rumah besar-besar, rumah tinggi-tinggi tu, hampir 20 tingkat kondominium besar-besar tu kan. Tuan-tuan kalau lalu ke tepi jalan tu, kita tengok tepi-tepi jalan ni, dalam bandar tu tak boleh masuk terus lah. Yang tepi-tepi jalan ni rumah besar-besar. Kalau tuan-tuan lah, rumah kita atas tu tingkat 22, tingkat 23 atas sana, bila jadi gempa bumi pakat lari turun habis semua. Dan ambil apa tuan-tuan? Tak ada buat apa, dah tinggal semua. Kalau ada 2 juta duduk dalam mari, tuan-tuan nak ambil tuan-tuan, nak patah balik ambil. Hak tu kita tengok tuan. Manusia ni walaupun keadaan macam tu, dia pergi ambil. Dia sewa kren hak yang tinggi, hak panjang. Sewa kren tu sampai tingkat 20. Lepas tu mereka akan masuk juga dalam rumah mereka tu, pergi ambil apa yang mereka boleh ambil. Kalau hak tingkat bawah-bawah ni, ambil tilam, ambil katil, ambil apa yang boleh ambil, keluar. Hak dua atas tu kot lamai kot, ada suncang lah, ambil juga lah. Walaupun bahaya yang amat sangat. Jadi itulah musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi jadi kepada masyarakat di Hatay, di beberapa negeri, ada 11 negeri di sana yang kita umat Islam ni kita pakat-pakat tolong seorang sikit lah. Jadi saya ucap terima kasih pada semua umat Islam yang menyumbang melalui pihak kami, pihak Yayasan Amal, yang kita pergi hantar sendiri, dan kita pergi sendiri tuan-tuan. Satu tujuan kita nak belajar, yang kita nak belajar bila berlaku bencana ni kita nak buat apa. Jadi semua tu pelajaran lah kepada NGO yang mana kita pergi hantar segala bantuan, dan kita cuba selami dan alami sendiri suasana yang terjadi di sana. Kerana ada satu hadis Nabi, hadis sahih dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali nukilkan hadis ini yang berbunyi, Nabi kata, man masya li hajati akhihi fi sa'atin min lailin aw naharin, siapa-siapa yang berjalan untuk menunaikan hajat saudaranya. Kawan kita ada hajat, ada keperluan, kita berjalan, berusaha buat sesuatu untuk menunaikan hajat saudaranya, fi sa'atin, seketika sahaja, fi lailin, sama ada pada waktu malam ataupun waktu siang, apa dia dapat? Kana lahu
kana khairan lahu min an ya'takifa syahraini mutatabi'ain atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka baginya pahala dan kebaikan yang lebih baik daripada orang yang beriktikaf selama 2 bulan berturut-turut. Orang iktikaf siang malam 2 bulan berturut-turut, besar lagi pahala orang yang berjalan seketika dalam hidup dia. Niat dia keluar dari rumah dia tu, dia pergi buat kerja tu, dia buat usaha tersebut untuk nak tunaikan hajat orang lain, saudara seagama dia. Pahala yang dia akan dapat lebih baik daripada beriktikaf selama 2 bulan berturut-turut, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga kami hak jadi wakil ni pun dapat tumpang pahala juga. Tuan-tuan yang menyumbang kerana pi bank, pi bubuh duit, pi cari jawatan kuasa yayasan amal untuk sampaikan sumbangan walaupun 10-2, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kebaikan-kebaikan seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi hari ini tuan-tuan, kuliah kita ni kita nak ambil sikit lagi ni daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Saya ambil sikit sebab ramai dah yang main tuan-tuan duk tunggu nak terima sedikit bantuan untuk program back to school. Program back to school. Jadi saya tak akan panjangkan kuliah kita ni. Hari ini kita nak ambil sedikit pengajaran daripada salah satu cebisan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu Nabi Ibrahim ni hak kita tahu dah, Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dia Nabi Ismail. Setelah puluhan tahun hidup dengan isteri dia Sarah, tak ada anak, dapatlah Nabi Ismail alaihi salam. Terjadilah kisah yang masyhur, iaitu perpindahan Nabi Ismail alaihi salam bersama ibunya Hajar, dibawa oleh ayah mereka pergi duduk di kota Mekah Al-Mukarramah, yang kita duk ulang kisah tu tiap-tiap kali bila tibanya hari raya Aidil Adha. Dan ketika kita mengerjakan ibadat haji, gambaran tu mesti akan datang pasal kita pergi tawaf, kita pergi sa'i. Yang buat Baitul Kaabah tu Nabi Ibrahim, yang duk pergi jalan ulang-alik di antara Safa dan Marwah tu siapa dia? Hajar. Dan juga anak dia diletakkan di situ sehingga akhirnya terbitlah air Zam-Zam, air yang penuh berkat yang kita boleh minum. Hal tu kita tak akan lupa. Tapi ada lagi kisah lain yang Allah Subhanahu wa taala paparkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam ni, iaitu peristiwa kelahiran anak yang seterusnya yang Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu Nabi Ishaq alaihi salam. Okey, kita nak baca cerita tu. Jadi kalau siapa-siapa yang ada Al-Quranul Karim dalam handphone pun tuan-tuan boleh buka. Tuan-tuan buka dalam surah Hud ayat yang ke-60 69. Saya nak baca daripada situ. Surah Hud ayat 69. Tuan-tuan buka, kalau ada Quran tu tengok muka surat 229. Buka dalam handphone masing-masing boleh tengok insya-Allah. Saya bacakan ayat ni dulu tuan-tuan, 2-3 ayat yang akan kita baca pada pagi ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Hud ayat 69. Muka surat dia, muka surat 229. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد Sadaqallahul Azim. Saya baca zakat tu sebab nanti bila mai cerita Nabi Hud nanti dan Nabi Lut alaihi salam nanti, kita akan ulang balik sikit untuk kita sambung kisah yang seterusnya tersebut insya-Allah. Kisah ni tuan-tuan, saya duk ceramah Syiah kan, saya duk ceramah tajuk Ahlul Bait. Ujung tu kan ada ayat, kita duk baca dalam tahlil. Apa dia? Ayat dia tadi. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Kita dah baca ayat ni lah dalam tahlil tu. Awak baca ayat ni, kita tak tahu pasal apa kan. Jadi saya duk syarah ayat ni masa saya cerita tentang siapa ahlul bait. Jadi barangkali orang hak dengar dah ceramah tajuk siapa ahlul bait tersebut, mereka akan dengar dah cerita ni. Tapi itu cerita berkenaan dengan aspek lain. Hari ni kita nak cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam ni. Nak cerita berkenaan dengan sifat Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga macam mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Ibrahim anak yang seterusnya, iaitu Nabi Ishaq alaihi salam. Okey. Jadi kisah dia tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala paparkan kepada kita di sini ialah Allah cerita tentang Allah utuskan beberapa orang malaikat. Walaqad ja'at rusuluna. Rusul tu jamak rasul. Telah datang, yakni menemui Nabi Ibrahim alaihi salam ni beberapa orang utusan kami. Yakni beberapa orang malaikat Allah hantar pergi rumah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nak bawa busyra. Belah ni bukan masjid nama Bushra lah. Bushra tu makna dia berita gembira. Bushra, berita gembira. Jadi Allah nak bagi berita gembira ni, Allah hantar pergi malaikat pergi rumah Nabi Ibrahim alaihi salam. Qalu, bila mereka sampai, mereka bagi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam pun jawablah salam. Salama. Assalamualaikum wa alaikumussalam. Nabi Ibrahim alaihi salam ni bila tetamu mai tuan-tuan, Nabi Ibrahim kita ni ialah nabi yang sangat terkenal dengan sifat memuliakan tetamu. Bahkan dikatakan bahawa Nabi Ibrahim ni dia tak akan makan tengah hari rumah dia kecuali ada tetamu makan sama dengan dia. Dia pergi cari bagi ada tetamu. Pasal besar tetamu kita dalam agama kita pun tetamu besar. Man yu'minu billahi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa-siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, bila tetamu mai rumah tak kira siapa, kita kena muliakan dia. Kena bagi bila dia masuk dalam rumah kita tu, dia berasa Allah seronoknya mai rumah kita. Dah dimuliakan, dibesarkan, dialu-alukan kedatangan dia. Jangan sampai bila ada tetamu mai, tetamu berasa Allah, kalau aku tobat dah tak mai ni lah, tobat tak mau mai dah. Kalau tetamu berasa lagu tu, kita tak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak uji kita bila tuan-tuan? Kalau tetamu hak kita suka tak apa. Kalau hak mai tu dia ada masalah dengan kita, dia ada problem sikit dengan kita, nantu kita agak kan, dia balik tu dia berasa tak mau duduk orang ni. Tu masalah. Mak mentua tu tak berapa beriman.
mak mentua tu kenal siapa? Ish, aku ni kena ubah. Pasal apa? Menantu berasa nak balik cepat. Kalau mak mentua layan bagus, menantu nak duduk lama. Menantu nak duduk lama. Tuan-tuan jangan ingat lah, ingat masa 30 tahun yang lalu. Baru boleh bayang suasana tu. Jadi Islam ni ajak kita nak bagi jadi baik ni macam-macam cara. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, turunan Nabi Ibrahim ni akhirnya lahirlah Quraisy. Lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat bukan nak ubah. Adalah berubah tapi hak ni tak berubah. Lepas tu sampai kepada syariat Nabi kita pun bab memuliakan tetamu ni tetap penting. Berapa hari hak tetamu? 3 hari. Kita tak mampu, orang Melayu takat sehari ya. Sehari tu pun takat makan tengah hari tu ya. Kalau malam dia nak tunggu juga, apa yang ni tak arti ni kan. Jadi ya, malam pun nak makan juga di rumah kita ni. Nak tidur lah tu dah tak kenal lagi. Jadi kita tak mampu sebenarnya nak buat, nak melaksanakan ajaran agama kita sendiri. Sebab memang agama kita ni tak ada tandingannya. Al-Islamu ya'lu. Agama Islam memang sangat tinggi kedudukannya. Tak boleh nak banding dengan mana-mana ajaran yang ada atas dunia ni, tuan-tuan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ni bila tetamu main, fama labitha, tak lama dia pun duduk, dia pun terus pergi bersiap jamu makan terus. Dia, isteri dia, pada 2 orang ya tuan-tuan, dengan Sarah saja pada ketika itu. Mana ada anak Nabi Ismail dengan Sarah dengan Hajar duduk di tanah Mekah Al-Mukarramah sana. Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni dia pergi buat apa? Sembelih lembu, ajil. Sembelih lembu nak jamu tetamu mai 3 orang. Pasal nak muliakan tetamu, sembelih lembu. Dia bawa mai terus, siap-siap masak apa semua. Dia pun bawa mai lah bi'ajlin hanid. Tuan-tuan nak tahu apa dia hanid? Ajil tu lembu, anak lembu. Bagi lembu-lembu tu kan buat satu masakan hanid. Tuan-tuan pergi ke restoran Arab, restoran Arab kot Kedah tak ada sedap sangat. Tuan-tuan saya duduk makan tak jadi. Depa buat nasi Arab buah belacan, mana nak sedap kan. Depa ubah pihak di belah-belah. Baru ni saya pergi makan di Kuala Lumpur tu. Anak lah dapat kerja, baru-baru kerja, duit ada gaji ni, nak belanja juga mak ayah. Pergi makan restoran Arab nama Qasrul Balqis. Saya pun pergi makan. Pergi makan. Dia apa? Dia tak sedap ni. Nama dia lahmun hanid. Hanid ni lah perkataan ni. Hanid tu makna dia daging panggang. Kalau hanid yang Yamannya tu dia bubuh dalam, suruh makan kan Allah tu. Dia bubuh dalam aluminium tu kan, dia bakar, Allahu Akbar, dengan bau dia. Ni Nabi Ibrahim ni masak ni hak sedap ni. Bi'ajlin hanid, nak jamu tetamu yang mai. Punya nak mulia tetamu, bagi hak sedap sekali. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Dia pun pelawar lah tetamu dia makan, mai jauh tengok, dia pun tak kenal siapa orang-orang ni. Hak mai ni tentu orang luar ni, mai daripada luar mai ke kota tempat depa duduk. Dia pun jamu, siap hidang semua, letak nasi Arab semua ya. Tetap depa tak makan tuan-tuan. Tangan tak suar pun. Suar tangan pun dah. Buat tak tahu tengok makanan ni. Dia duduk suar tu, depa tengok. Sampai Nabi Ibrahim merasa pelik tengok mereka. Dan sampai satu ketika Nabi Ibrahim rasa takut tengok mereka. Wa awjasa minhum khifah. Saya Nabi Ibrahim tengok mereka, risau. Nampak pada wajah Nabi Ibrahim AS, sehingga para malaikat ni kata apa kat dia? Dia berkata, qalu la takhaf. Mereka berkata, wahai Ibrahim, tak usah takutlah. Jangan duk risau, jangan duk bimbang. Dan duk heran lah kami tak makan ni. Pasal apa? Kami ni malaikat. Malaikat makan tak? Malaikat tak makan, tak minum. Qalu la takhaf, inna ursilna ila qaumi Lut. Kami ni mai ni nak bawa berita gembira kepada kamu wahai Ibrahim, bahawa kami ni diutus kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Kita tak baca lagi cerita Nabi Lut ni, tapi semua kita tahulah bahawa kaum Nabi Lut ni
ialah kaum yang sangat jahat. Tak ada tolak bandingnya kejahatan Nabi Lut atas muka dunia ni kan. Dari sudut kederhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, keadaan sosial mereka ni memang sangat teruk, sampai lelaki menyukai lelaki. Homoseks ni jadi satu benda yang biasa dalam masyarakat. Ada orang perempuan tak mau, betul tu. Kakak saya pergi Turki baru ni kan, balik singgah juga di Istanbul. Tengok hak tu, lepas tu singgah tang Istanbul ke, kelam mata pula kan. Elok, cantiknya tu, ya Allah. Elok sungguh negara mereka. Tengoklah Hagia Sophia kan, saya pergi tengok betul, kali pertama pergi tengok. Dengan Allahu Akbar. Tadi saya duduk dengar Ustaz Hanif duduk sebut tentang Uthmaniyah kan. Tentu ada duit pihak tengok. Tengok khususnya kita nak kenal Muhammad Al-Fatih yang berjaya menawan Konstantinopel, Istanbul lah, tahun 1453, 29 Mei tahun 1453. Saya teringinlah kalau ada negeri-negeri kita ni lah kan, negeri yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang berpaksikan Islam ni, bila tiba 29 hari bulan Mei tiap-tiap tahun, kalau boleh buat sambutan untuk kita memperingati peristiwa bagaimana kejayaan Muhammad Al-Fatih boleh tawan kota yang pada ketika itu dianggap mustahil orang boleh tawan. Memang tak logik boleh tawan ni, tapi Allah bagi membenarkan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pandangan-pandangan sebahagian ulama. Nabi kata apa? La tuftahunnal Qustantiniyatu, akan ditawan bandar Konstantinopel tu yang menjadi pusat kerajaan Rom pada ketika itu. Masa zaman Nabi tak berjaya lagi. Nabi pun tak boleh. Hanya boleh sampai dekat dekat Syria, kawasan Palestin tu pun zaman Sayyidina Umar baru jatuh. Nabi kata, Konstantinopel, kota paling ampuh, paling kuat atas muka dunia pada waktu menjadi pusat kerajaan Rom, nanti akan kita tawan satu hari nanti, kata Nabi SAW. Kita akan tumbangkan kerajaan Konstantinopel. Nabi sebut tu. Lepas tu Nabi sebut satu perkataan. Nabi kata, fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dhalikal jaish. Dan sebaik-baik pemimpin, ketua, ialah pemimpin yang berjaya menawan kota Konstantinopel, dan sebaik-baik tentera ialah tentera tersebut. Raja dia pun bagus, baik, saleh, dan semua bala tentera dia juga adalah tentera yang sebaik-baik tentera yang ada atas muka dunia ni. Sehingga daripada hadis itu, para sahabat ni lepas Nabi wafat pakat berebut nak pergi tawan kota Konstantinopel. Muawiyah hantar bala tentera, Yazid bin Muawiyah hantar bala tentera, sampai Abu Ayyub Al-Ansari hak sambut rumah Nabi di Madinah tu, dia tua lah, dia pirak pasal dia nak jadi sebahagian daripada tentera yang terbaik, sehingga makamnya hari ini pun berada di kota Konstantinopel. Dan alhamdulillah baru ni saya boleh pergi ziarah makam Nabi, makam Sayyidina Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari, bukan Nabi Ayyub, sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang Nabi beberapa lama duduk di rumah dia semasa peristiwa hijrah tersebut. Tu. Jadi kalau diperingatkan semula kisah tersebut, baru orang tahu, baru orang ingat banyak pengajaran yang boleh diambil daripada kisah tersebut. Okey, kita balik, nanti tak habis ya. Jadi kaum Nabi Lut ni Allah musnahkan. Allah Subhanahu wa taala musnahkan. Jadi berita, kata malaikat mai habaq kat Nabi Ibrahim tu, kata kami mai nak bagi tahu engkau wahai Ibrahim, kaum Nabi Lut tu Allah perintahkan kami esok bagi kami akan musnahkan depa. Dibagi tahu dah siap-siap. Jadi itu berita gembira yang pertama yang disampaikan oleh para malaikat. Jadi kemusnahan golongan yang zalim ni sebenarnya adalah berita gembira kepada orang mukmin. Kita seronok
bila jatuhnya golongan-golongan yang jahat, golongan-golongan yang tidak berhasrat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berita gembira kedua yang berkait dengan kisah Nabi Ibrahim ni ialah wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Berita gembira ni digambarkan dalam ayat ni dalam bentuk takdim takhir. Ada perkataan yang Allah dahulukan, ada yang Allah kemudiankan. Kalau kita tengok macam tak teratur, tapi tak, ni bahasa Al-Quran nak menyedapkan kisah ni, tuan-tuan. Allah terus cerita, bila nak sampaikan berita gembira kedua ni, isterinya iaitu Sarah sedang berdiri qa'imatun, sedang duk serve tetamu yang duk ada ni kan, duk siap tuang syai, duk tengah apa siap hadis tadi kan, duk pelawak tu. Tapi dia berhabaq berita gembira yang kedua. Dia ni dengar berita gembira yang disampaikan kepada dia yang kedua tu, fadhahikat. Dhahika, yadhaku makna dia ketawa. Dia tergelak. Bila dengar berita kedua ni, macam dia tak percaya cerita tersebut. Berita kedua ni, walaupun yang mai bagi tahu tu bukan WhatsApp, yang mai abang tu malaikat. Dia tergelak dengan berita tersebut. Iaitu apa dia? Fabashsharnaha bi Ishaq. Kami sampaikan berita gembira kepadanya, yakni kepada Sarah, bahawa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang bakal menjadi Nabi nanti, iaitu Nabi Ishaq. Pasal apa dia tergelak, tuan-tuan? Pasal pada ketika itu, tuan-tuan, dia dah menopause lama dah, tua dah, umur 80 lebih lah masa tu, tak dekat 90 dah pada ketika ini, tuan-tuan. Mau tak tergelak dia akan habang kata nanti Sarah tak lama lagi kamu akan mengandung. Perempuan je nak, kalau orang tuk-tuk semua ada kan. Ternyata dia habang kata mengandung. Siapa tergelak? Kita lah. Tentu adik kata telefon, ayah mak, doktor kata nak boleh pula dah. Hai, betul ke ni? Mak umur 63 lah tu. Hak tu pun kita tak boleh percaya. Jadi dia tergelak. Gambaran cerita ni. Waktu dibagi tahu berita tersebut, dia tergelak dengar cerita tersebut, kata dia akan mengandung. Kami bagi tahu kepada dia bahawa dia akan mengandung, akan melahirkan seorang anak bernama Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Bukan dah tu, hampa akan dan. Ishaq ni akan dapat anak pula nanti. Nama dia Ya'qub alaihi salam. Okey. Kemudian, tuan-tuan, Allah cerita lagi kisah. Qalat, kata Sarah, bila malaikat habaq kata dia akan mengandung, akan dapat anak, ya wailata. Dia kata, nak terjemah apa ya wailata ni, saya pun tak tahu tengok dia terjemah apa. Ya wailata ni dia terjemah, isterinya berkata sungguh ajaib keadaanku. Lagu tu lah boleh terjemah. Ya wailata ni kalimah yang menggambarkan dia memang tak percaya sungguh. Ya kan ni, a'alidu, adakah aku akan melahirkan anak lagi, nak mengandung, nak beranak pula ni, wa ana ajuzun, sedangkan aku sudah tua. Aku ni tua sangat-sangat dah. Wa hadza ba'li syaikha. Ni ba'lun makna dia suami, ba'lun makna dia suami. Dan ni dia tunjukkan Nabi Ibrahim AS, ni lelaki aku ni syaikha, tua lah ya. Ya, kalau belah-belah kita orang kata, kalau kita lah bukan Nabi, tak boleh buat apa dah. Orang kata tua sangat-sangat dah. Wa hadza ba'li syaikha. Tu sampai dia tak boleh terima, walaupun yang memberitahu tu malaikat, dia tak percaya. Kemudian dia kata, inna hadza la syai'un ajib. Sesungguhnya benda ni memang pelik sungguh-sungguh pelik. Inna hadza la syai'un ajib. Pelik. Lalu malaikat kata kat dia, qalu, mereka berkata. Sebab tu orang mengaji Arab kena bagi boleh beza lah. Qala, qalat, qalu, qalata. Semua tu kita tengok, kita faham tu lah. Qalu, mereka berkata. Jadi malaikat jawab kat dia. Dan nampak dia tak percaya semua ni.
Allah suruh berhabaq, dia tak percaya. Qalu, mereka berkata kepada Sarah, ata'jabina min amrillah, adakah kamu merasa hairan? Nak pelik buat apa? Ini urusan Allah, ini ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kami diperintahkan supaya mahabak. Ini ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak pelik bila Allah kata jadi. Sikitlah, selingan sikit tuan-tuan kan. Belum nak habis cerita ni, nak habis sangat-sangat dah ni. Kemarin, oleh kerana saya sepatutnya radio lah kemarin ni, hari Khamis kan, minggu kedua tu giliran saya lah. Jadi kemarin jadi tak ada kerja. Jadi orang kata apa, penganggur dah petang-petang Khamis, tak ada kerja, tak pergi radio. Tadi kemarin ni telefon Syekh Yusuf, dan tak ada kerja tak Tuan Syekh, dia tak ada kerja petang boleh, jom kita pergi ziarah. Tuan-tuan ingat tak saya cerita kat tuan-tuan, ada satu cikgu yang belah kepala, ketumbuhan dalam kepala, tumor dalam kepala, lepas belah kepala sakit, lepas tu pening kepala, saya berjalan pun tak boleh, bawa kereta tak boleh, makan nasi pun tak boleh, duduk di rumah ni tak tahu apa. Saya pergi ziarah dia sebelum ni, bulan 2 tu saya pergi ziarah dia, hak saya hadiah minyak zaitun, nak kempen minyak zaitun lah ni. Saya pergi ziarah, mari saya bawa Syekh Yusuf pergi rumah dia, jom dia pergi tengok Syekh. Bawa pergi jumpa dia, petang tak ada kerja, lepas asar pergi sembahyang Masjid Allah Merah tu, terus pergi rumah cikgu tu, suruh dia cerita balik. Cerita, dia pun cerita kat Syekh Yusuf. Dia kata, ni Allah nak bagi, dia kata. Dia makan ubat ni tak tahu, dia kata, hospital swasta ni ubat ni tak tahu apa belas jenis makan, tak lega. Dia makan, dia kata, setelah ustaz lah saya lah buat pergi minyak tu, pergi hadiah ke dia kawan kan, pergi hadiah ke dia minyak tu, dia kata saya makan 2 hari, dia kata berasa hilang, kuih lama. Hari kelima saya telefon ustaz, dia kata terima kasih. Tuan-tuan nak tengok, saya dah rakam kemarin ni, duduk tengah edit dah siap edit dah bodoh-bodoh buat dalam Facebook. Tuan-tuan nak tengok, dia kata ish, memang betul lah. Syekh Yusuf pun kata memang sungguh Allah sebut sebuah tim buah zaitun ni 7 kali dalam Quran. Dulu kita duk percaya kat hadis je, lah kita tengok depan mata, kita dengar sendiri. Orang hak jenis ketumbuhan, hak jenis kanser ni tuan-tuan, dia boleh stop kanser, stop ketumbuhan tersebut, Allah bagi. Ni semua masuk dalam amrillah. Nabi suruh kita makan, kulu minaz zait, kulu zait, Nabi kata makan minyak zaitun tu. Dengan doa takkan apa, Allah bagi. Fa innahu min syajaratin mubarakah, kerana minyak ni dia keluar daripada pokok yang penuh dengan keberkatan. Tu kami tengok, saya rakam. Saya memang kami nak menega untuk yayasan amal. Kita nak kumpul banyak lagi. Hari ini pun saya lagi tuan-tuan, sumbangan yang akan disampaikan di sini tu ialah sumbangan daripada Yayasan Amal Malaysia dengan dun yang ada di sini. Kita tahun ni Yayasan Amal kita peruntukkan 150,000 untuk masyarakat di negeri Kedah ni. Satu parlimen kita bagi 10,000. Jadi ada 15 kawasan parlimen di negeri Kedah ni, kita bagi 150,000. Duit mana tuan-tuan? Duit daripada korban, duit daripada tuan-tuan duk wakaf Al-Quran, ada lebih duit tu. Jadi kita pulangkan kepada masyarakat. Ni mega Allah ni, mega minyak zaitun ni duk suruh tuan-tuan beli ni tu, untung nak bagi balik kepada masyarakat. Hari ni kita bagi 10,000 tuan-tuan. Untuk masyarakat di sini. Pendang, esok lusa. Esok saya akan pergi ke Baling. Baling 10,000 kita bagi. Petang saya akan pergi ke Padang Serai. Padang Serai 10,000. Lusa pula Kulim 10,000. Lah semua jutaan kuasa air sama tak ada, semua duduk di Thailand lah ni, dibuat sunat di sana. Tinggal saya seorang ya. Saya ada kena api rasmi lah. Sini dah saya mai dah sini. Saya abang tuan-tuan ni kira ucapan dah lagu kan. Tak payah lagi nak balik lagi. Kita bagi pada masyarakat. Kita harap masyarakat support apa yang kita pakat buat ni. Samping tuan-tuan dapat kesembuhan, dapat berkat daripada minyak zaitun tersebut, kita dapat pulangan itu, kita bagi balik, kita pakat-pakat kongsi pahala sedekah dan jariah yang kita buat. Walaupun sambil kita membeli tu niat ni aku nak derma sama untuk program Yayasan Amal. Tak payah tambah duit tu lah. InsyaAllah lagi beli lagi laku insyaAllah. Okey tuan-tuan.
Kira nak habis ayat dan habis lah. Jadi bila malaikat kata kepada Sarah, qalu ata'jabina min amrillah, adakah kamu merasa hairan? Hang pelik apa? Ini ketetapan urusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat kata apa kat depa? Rahmatullah, ini adalah rahmat Allah. Wa barakatuh, dan keberkatan. Nah, ini kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah nak bagi kepada alaikum, kepada kamu wahai ahlal bait, wahai keluarga Nabi Ibrahim. Allah memang bagi kebaikan yang sangat banyak kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab itulah bila kita semayang, kita salawat Ibrahimiyah tu kita sebut apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Bagilah kebaikan-kebaikan yang banyak kepada Nabi kami sebagaimana engkau telah berikan kebaikan yang sangat banyak kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, dan berkatilah, yakni tambahkan lagi kebaikan kepada Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana. Ingat kama tu makna dia sebagaimana. Bila-bila saya nak ambil sikit masa tuan-tuan, nak syarah juga tuan-tuan macam mana nak memahami tahiyat ni kan. Boleh tak? Ni baca tahiyat 50 tahun kan lebih dah makcik. Faham tak baca tahiyat tu? Tak tahu apa baca tu, rugi kita mayang. Sebagaimana engkau telah berkati keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, kama barakta ala Ibrahim. Ni hadilah Allah bagi, tak berkat ke bagi anak tu ada nak buktikan Allah Ta'ala punya kasih sayang kepada bagi anak tu ada. Kau tahu kita tak ada tahu saya orang tak ada kan. Pakai tak ada orang tak nikah lah kan dah kan. Bini mah tak larat dah sampai 8 orang dah kan, cucu pada dah. Saya pun tak mau dah. Lega bini saya dengar kan. Saya bang, oh boleh jalan 2 orang sana ni, anak lah macam pening kepala kan. Allah bagi anak kita ni, kalau Allah bagi anak kita jadi baik, tu pun nikmat besar lah. Ni jadi Nabi, anak Nabi Ibrahim jadi Nabi. Bukan takat anak, cucu jadi Nabi juga. Bukan takat cucu jadi Nabi, cicit-cicit tu semua Bani Israel tu mai pada Nabi Ibrahim lah. Nabi Muhammad pun mai mana tuan-tuan, dia punya salah silah dia mai Nabi Ibrahim juga. Jadi sebab itulah keberkatan itu kita minta Allah bagi dari kepada Nabi Ibrahim, kita minta Allah bagi juga kepada Nabi kita. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ini rahmat Allah yang Allah nak bagi kepada kamu wahai Sarah. Ahlul bait di sini ialah Sarah dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Kerana apa? Kerana sumbangan mereka terhadap Islam, keyakinan, kesetiaan Sarah, kan puteri Sarah, kesetiaan Sarah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lebih tak orang pun ikut kata Allah balik. Sebab Allah Ta'ala ni ada sifat Hamid. Wazan dia fa'il, tapi dengan makna fa'il. Allah ni Tuhan yang sangat berterima kasih kalau orang buat baik. Kalau orang buat baik, Allah bukan takat puji kebaikan dia, Allah akan balas kebaikan dia. Itu Hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Hamidun Majidun, yang sangat terpuji, yang sangat baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingatlah, innahu Hamidun Majid ni, kalau kita buat apa-apa kebaikan, orang tak puji, orang tak ucap terima kasih, tak payah. Allah Ta'ala tak pernah lupa terhadap segala kebaikan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu dulu kuliah saya pada hari ini. Semoga kita dapat manfaat daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Mungkin kalau tak terakhir saya cari sikit lagi pun, tidak pun kita akan pindah kepada kisah Nabi
yang lain pula selepas daripada ni. Saya nak pilih nak cerita Ishaq dulu ke nak cerita Nabi Ismail, boleh gabung dua-dua sekali, itu tak banyak cerita mereka, ataupun kita masuk tentang Nabi Lut, sebab Nabi Lut ialah anak penakan, anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang juga ada kaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap, yang lemah, yang kurang tu daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nak minyak zaitun lagi, sekali lagi boleh dapatkan, insya-Allah. Dan sini saya rasa paling bijak depa beli minyak zaitun, tuan-tuan, depa pakai, depa beli murah. Beli banyak dapat murah yang sangat banyak daripada kami, insya-Allah. Okey, siapa nak lagi boleh dapatkan di luar sana.